Hari ini masyarakat Malaysia telah pun terbiasa menjalani kehidupan ataupun meneruskan kehidupan dengan menempuhi sejenis wabak, iaitu wabak COVID-19. Sebelum itu, saya akan mengajak korang semua untuk mengenali apa itu COVID-19. Jom ikut saya. Coronavirus adalah satu famili virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Novel coronavirus pula merujuk kepada spesies baru virus dalam famili coronavirus yang belum pernah ditemui oleh manusia. Virus ini boleh merebak sesama hewan dan manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan sesama yang lain dan komplikasinya lebih teruk pada golongan lemah imunisasi badan. Cara penularan novel COVID-19 daripada individu kepada melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang dengan COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin atau melepaskan titisan. Itulah sebabnya penting untuk mengekalkan jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan juga minuman. Manakala industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Sebanyak 20.5 juta orang hilang pekerjaan di Amerika Syarikat pada April lalu, yang merupakan paling teruk pernah berlaku sekaligus menyebabkan tahap pengangguran meningkat pada 14.7%. Manakala di Malaysia pula jumlah pengangguran pada Mac lalu mencatatkan peningkatan 17.1% kepada 610,500 orang berbanding 521 dan 300 orang pada bulan sama tahun lepas. Memandangkan virus COVID-19 adalah satu jangkitan pada saluran pernafasan, bahagian pertama yang pasti terjejas ialah paru-paru. Individu yang dijangkiti COVID-19 akan memiliki virus dalam titisan cecair badan mereka. Ketika mereka bersin atau batuk, ia boleh menjangkiti individu yang lain pula melalui titisan air liur. Simptom jika anda dijangkiti COVID-19 ialah selsema, batuk atau demam. Jangkitan ini boleh disedari seawal 2 hingga 14 hari selepas bermulanya jangkitan. Individu seperti kanak-kanak, orang tua, wanita hamil dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik adalah lebih berpotensi untuk mendapat jangkitan ini. Serangan ke atas arteri koronari sama seperti virus SARS dan juga MERS. Terdapat 3 peringkat kecederaan pada paru-paru. Pertama, virus akan merebak dalam tubuh. Apabila virus yang tidak dikenali tubuh menyerang, sistem imun akan bertindak secara agresif. Sekiranya sistem imun terus bertindak balas kepada keradangan yang berlaku, paru-paru akan rosak. Ini kemudiannya akan menyebabkan kebocoran cecair dari saluran darah dalam paru-paru. Cecair tersebut akan berkumpul dalam poket udara paru-paru. Ia kemudiannya menyebabkan paru-paru jadi sukar untuk memindahkan oksigen daripada udara ke dalam darah.
Penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 19 yang bermula di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember tahun lalu. Namun, penyakit ini mula menjadi isu paling serius di negara ini ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan 2 kematian pada 17 Mac lalu. Disebabkan kritikalnya wabak itu, kerajaan mengambil tindakan dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari bermula 18 Mac lalu sehingga 13 Mac ini bagi membendungnya daripada terus merebak. Namun, tanpa memahami tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan, ia disalah guna apabila ada menganggap kerajaan memberi cuti kepada rakyat. Apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat mula memanjiri Terminal Bas Selatan (TBS) untuk pulang ke kampung tanpa memikirkan kemungkinan besar mereka akan dijangkiti COVID-19 kerana biasa dan seterusnya menjadi bawa virus berkenaan dan merebak pula di kampung halaman masing-masing. Ketiga adalah memakai topeng muka. Sekiranya anda tidak sehat seperti batuk atau sesama, pakailah topeng muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Menggunakan topeng muka yang sama berulang-ulang kali, sebaiknya keraplah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Keempat, stay at home. Dengan kekal berada di rumah, dapat menghindari diri kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Inilah masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan. Seterusnya adalah meningkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan hand sanitizer. Keenam, jaga jarak 1 meter. Sekiranya anda keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atau urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjarakkan diri 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menjaga kesihatan dengan baik seperti makan makanan yang berkhasiat dan melakukan senaman ringkas di rumah. Hai, selamat petang. Hari ini kita akan menemu ramah seorang bekas pesakit COVID-19. Dijemput saudara. Okay, hai, selamat petang. Okay. Bolehkah saya tahu nama saudara? Okay, boleh. Nama saya Muhammad Syafiq. Boleh panggil Syafiq. Encik Syafiq ya? Ya, Okey, sebelum itu saya ingin bertanya tentang beberapa soalan pada Encik mengenai bagaimana perasaan Encik selama Encik menghidap penyakit COVID-19 ataupun perasaan Encik, bagaimana Encik mengatasi apa yang Encik lakukan sekiranya Encik merasakan ini. Okey, boleh. Bolehkah Encik cerita sedikit kepada kami? Okey, hai, selamat petang. Seperti yang sedia maklum, nama saya Muhammad Syafiq. Boleh panggil Syafiq. Saya merupakan bekas pesakit COVID-19. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan gejala-gejala yang saya dapat sebelum saya terkena jangkitan tersebut. Gejala pertama yang saya dapat, saya merasa menggigil, kesejukan dan saya akan merasa pening kepala. Okay, pada keesokan paginya saya terus membuat RTK test, iaitu saya akan membuat test COVID sama ada saya positif ataupun negatif. Okay, seterusnya setelah saya membuat RTK test tersebut, saya telah disahkan yang saya mendapat penyakit COVID-19 dan saya pun membuat report tersebut di dalam MySejahtera. Okay, seterusnya perasaan saya ketika itu bercampur baur, ada kalanya saya rasa sedih, risau dan sebagainya. Okay, setelah saya terkena penyakit tersebut, saya mengurungkan diri saya di dalam bilik selama 1 minggu dan pada masa yang sama apabila saya terkena penyakit tersebut, family saya yang lain telah pun membuat RTK test juga dan mereka semuanya mendapat negatif kecuali saya seorang, iaitu positif.
Terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Jadi itu merupakan serba-serba sedikit pengalaman ataupun perasaan ataupun tindakan-tindakan yang boleh kita terapkan dalam diri kita sekiranya kita menghidap ataupun berjangkit dengan penyakit yang dikenali sebagai COVID-19.